Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera yang diraikan kepada para pelajar SMK Sultan Ismail Kolam Air Johor Bahru Johor, pelajar tingkatan 5 yang berusaha Tuan Azman bin Muhammad Surani selaku pengajar kursus kurikulum berkredit UQR 11701 Pasukan Bomber Bantuan Institusi 2 Seksyen 1, dan yang dikasihi kepada semua rakan-rakan seperjuangan saya dalam Pasukan Bomber Bantuan Institusi 2. Saya Muhammad Haris Hakim bin Husaini, wakil dari kumpulan 1, akan membentangkan berkaitan tajuk Pelan Strategik Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Sebelum saya pergi kepada slide pembentangan yang seterusnya, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, saya sendiri, iaitu Muhammad Haris Hakim bin Husaini, dan yang seterusnya Muhammad Alif Aiman bin Muhammad Zawawi. Yang ketiga, Hilman Hafiz bin Afani Fikri. Dan yang keempat dan yang terakhir, Muhammad Alif Imran bin Jamari. Seterusnya, pada slide yang seterusnya ini adalah berkaitan dengan pengenalan Pelan Strategik Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Tahun 2020 telah dipilih sebagai target pelan strategik ini selaras dengan wawasan negara yang akan mencapai status negara maju pada tahun tersebut. Untuk terus relevan, Jabatan Bomber dan Penyelamat perlu membuat persediaan yang rapi bagi menyahut cabaran dan aspirasi rakyat terhadap perkhidmatan kembombaan dan menyelamat yang kian meningkat saban tahun. Pelan strategik jabatan ini juga bertepatan dengan dua perubahan besar yang berlaku di dalam jabatan, iaitu yang pertama, perubahan skim perkhidmatan dan perubahan struktur organisasi yang lalu. Ianya bagi memastikan JBPM berupaya menghadapi cabaran pada masa kini dan hadapan pada tahap siapsiagaan yang tertinggi bagi menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan cekap dan berkesan. Pelan strategi ini juga sebagai pencetus budaya korporat yang berdaya saing, progresif dan peka kepada kehendak masyarakat dan persekitaran. Dalam arti kata lain, pelan strategi ini sangat penting bagi sesebuah organisasi untuk meningkatkan mutu perkhidmatan, di samping dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Jadi sebab itulah pelan strategi ini dibangunkan ataupun dihasilkan oleh Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia sebagai asas untuk mereka sentiasa meningkatkan perkhidmatan mereka. Slide perbentangan yang seterusnya adalah berkaitan dengan objektif pelan strategik Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Memastikan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia sentiasa relevan sebagai organisasi yang memberikan perkhidmatan
Perkhidmatan yang pertama adalah pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Seperti yang kita sedia maklum dan kita lebih mengetahui, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjalankan perkhidmatan pemadaman kebakaran dan penyelamatan kepada orang-orang awam di Malaysia. Dan yang seterusnya berkaitan dengan khidmat nasihat pencegahan kebakaran. Khidmat nasihat ini lebih kepada pendidikan kepada orang awam tentang pencegahan kebakaran dan betapa bahayanya jika berlaku sesuatu kebakaran ini. Pentingnya pendidikan ini perlu dijalankan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih peka untuk melakukan pencegahan kepada kebakaran. Seterusnya, memberikan khidmat kemanusiaan. Khidmat kemanusiaan ini seperti memberikan perkhidmatan atau membantu orang-orang awam jika berlaku apa-apa kebakaran ataupun Jabatan Bomba dan Penyelamat memberikan perkhidmatan menyelamat kepada orang awam apabila ditimpa sesuatu musibah. Dan yang seterusnya, melaksanakan penguatkuasaan undang-undang keselamatan kebakaran. Pelaksanaan undang-undang ini amat penting bagi memastikan sesuatu pencegahan kebakaran itu dapat dilakukan dengan berkuat kuasanya sesuatu undang-undang itu di Malaysia. Baik, kita teruskan kepada slide pembentangan yang seterusnya. Masih lagi di dalam objektif Pelan Strategik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Memastikan JBPM mempunyai hala tuju yang jelas dan terancang bagi memenuhi cabaran semasa dan akan datang. Menjadi panduan kepada keseluruhan warga bomba untuk yang pertama, bersama-sama menghayati dan bersatu hati mencapai tujuan murni. Memantapkan perkhidmatan yang diberikan kepada masyarakat. Yang ketiga, mencapai potensi yang tertinggi dalam segala aspek. Maksudnya di sini, segala tujuan, visi dan misi, objektif yang telah dicapai melalui pelan ini perlulah dihayati oleh semua warga Jabatan Bomba bagi memastikan mereka mencapai satu matlamat, mencapai visi dan visi mereka untuk menjadi perkhidmatan yang terunggul, cemerlang dan terbilang pada masa kini dan pada masa akan datang. Baiklah, kepada para pelajar yang dikasihi, kita akan teruskan kepada slide pembentangan yang seterusnya, iaitu Pelan Strategik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Pelan Strategik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merupakan pelan jangka panjang dari tahun 2009 sehingga tahun 2020 yang merangkumi yang pertama, hala tuju Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang kedua, aspirasi jabatan. Yang ketiga, analisa persekitaran dalaman dan luaran. Yang keempat, pelan tindakan. Dan yang kelima, strategik, iaitu strategik teras. Kelima-lima ini dirangkumkan di dalam Pelan Strategik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya yang akan meneruskan pembentangan ini. Terima kasih. Nama saya Hilman Hafiz bin Afani Fikri. Saya akan teruskan dengan pembentangan tentang hala tuju JBPN, iaitu Sikatan bagi Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia. Dari segi bahasa,
Hala tuju bermaksud sesuatu yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh seseorang, negara, organisasi dan sebagainya secara khusus. Hala tuju JBPN iaitu Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia, terdapatnya visi, misi dan objektif JBPN. Visi JBPN iaitu menjadi sebuah organisasi kebombaan dan penyelamatan yang bertaraf antarabangsa, iaitu bermaksud sistem pengurusan organisasi kebombaan yang menggunakan sistem yang bertaraf antarabangsa dan proses penyelamatan pula menggunakan, sebagai contoh, menggunakan teknologi yang canggih dan terkini yang diiktiraf di antarabangsa. Pada misi pula, misi JBPN pula iaitu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia komited untuk memberi perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan yang profesional bagi menyelamatkan nyawa, harta benda dan alam sekitar dengan menggunakan sumber secara berkesan dan teknologi terkini. Iaitu sebagai contoh, JBPN bersedia dalam memberi perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan dengan menggunakan kepakaran dan ilmu yang ada secara profesional tanpa mengira bangsa, warna kulit dan agama bagi menyelamatkan nyawa, harta benda dan alam sekitar. Dan yang terakhir pula dalam hala tuju JBPN iaitu mengenai objektif JBPN. Objektif JBPN iaitu untuk memberi khidmat mencegah dan memadam kebakaran, menyelamatkan nyawa dan harta benda, memberi khidmat kemanusiaan serta menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan cekap dan berkesan. Pada slide kedua, saya akan membentangkan aspirasi Jabatan Bomba. JBPN iaitu Jabatan Bomba Penyelamatan Malaysia juga mempunyai aspirasi dalam mencapai objektif dan matlamat bagi organisasi Jabatan Bomba. JBPN merangkakan 6 etika yang perlu diikuti oleh setiap anggota JBPN, iaitu yang pertama, berkhidmat untuk negara kerana Allah. Yang kedua, sentiasa berkhidmat untuk faedah masyarakat. Sebagai contoh, anggota bomba perlulah berkhidmat kepada masyarakat yang dapat memberi faedah kepada masyarakat. Yang ketiga, taat dan setia, cekal dan sabar. Anggota bomba perlulah taat kepada perintah yang diberikan oleh ketua jabatan. Sampai itu, anggota bomba juga perlulah setia kepada organisasi Jabatan Bomba. Dan anggota bomba juga perlulah cekal dan sabar dalam melakukan satu aktiviti penyelamatan. Yang keempat, bekerja dengan dedikasi, cekap dan berdisiplin. Anggota bomba perlulah cekap dan disiplin dalam melakukan sesuatu kerja kerana sesuatu kerja itu dapat dilakukan dengan secara berkesan. Dan yang kelima itu siap sedia setiap masa. Anggota bomba perlulah bersiap sedia setiap masa kerana kebakaran akan berlaku bila-bila masa sahaja. Dan yang terakhir ialah saya rasa sehati sejiwa. JBPN juga mengamalkan dasar kualiti yang memberi kepada komitmen kepada masyarakat adalah untuk memberi khidmat kebombaan dan penyelamatan yang profesional dan berkualiti.
Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia meletakkan 4 piagam pelanggan. Itu yang pertama, komitmen kami kepada masyarakat adalah untuk memberikan khidmat kebombahan dan penyelamatan yang profesional dan berkesan. Yang kedua pula, kami berjanji sentiasa bersedia memberi khidmat dan khidmat kemanusiaan. Itu piagam ini seiring dengan etika JBPM, yang di mana pada etika yang kelima itu siap sedia setiap masa. Pada yang ketiga pula, kami berjanji untuk memastikan dan menentukan aspek-aspek keselamatan dan pencegahan kebakaran di bangunan sentiasa mematuhi peraturan. Ini anggota bomba perlulah sentiasa memastikan aspek keselamatan seperti meletakkan loceng barang di setiap bangunan yang mematuhi peraturan. Yang keempat pula, kami berjanji sentiasa berusaha untuk memberi kesedaran mengenai keselamatan dan pencegahan kebakaran kepada orang ramai secara efektif. Jabatan Bomba sentiasa mengadakan program yang dapat memberi kesedaran tentang pencegahan dan keselamatan kebakaran ini kepada masyarakat Malaysia. JBPM, iaitu Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia, sentiasa memberi komitmen yang sepenuhnya kepada semua program kualiti anjuran kerajaan kerana ia dapat meningkatkan keupayaan organisasi Jabatan Bomba itu. Terdapat 5 program kualiti anjuran kerajaan, iaitu kumpulan meningkatkan mutu kerja KMK, Total Quality Management TQM, yang ketiga inovasi, yang keempat MS ISO 9001-2000, dan yang terakhir Key Performance Indicator KPI. Okey, kita pergi ke program pertama, iaitu kumpulan meningkatkan mutu kerja KMK. Kumpulan meningkatkan mutu menentukan keperluan balai bomba memerlukan kriteria yang penting kerana sesebuah balai bomba adalah diperlukan bagi sesuatu kawasan. Apabila respon time dari balai sedia ada ke kawasan berkenaan melebihi dari respon time yang dicadangkan mengikut kategori risiko kawasan berkenaan. Jadual ini menunjukkan kategori risiko, ciri-ciri utama dan respon time. Dalam menentukan keutamaan membina balai bomba, JBPN, iaitu Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia, telah membahagikan kawasan di negara ini kepada 6 kategori risiko, iaitu kategori risiko A, B, C, D, dalaman dan risiko khas. Bagi kategori risiko A yang bercirikan bandar besar, pusat perdagangan dan industri berisiko tinggi, dan mengambil respon time selama 5 minit. Bagi kategori risiko B yang bercirikan bandar sederhana, yang respon time berdurasi selama 5 hingga 8 minit. Bagi kategori risiko C yang bercirikan pinggir bandar dan bandar kecil, meletakkan respon time selama 8 hingga 10 minit. Dan bagi kategori risiko D bercirikan kawasan dan kawasan selain A dan
C. Tetapi tidak termasuk kawasan pedalaman, menetapkan respon time selama 10 hingga 20 minit. Kategori risiko pedalaman pulih yang bercirikan kawasan terpencil di mana pembinaan balai bomba adalah tidak lagi ekonomi, menetapkan respon time selama 20 minit ke atas. Dan yang terakhir, kategori risiko khas yang bercirikan lapangan terbang, pelabuhan, major petrochemical plant dan lain-lain, menetapkan respon time predetermined. Respon time ditetapkan secara predetermined. Jadual ini menunjukkan satu klasifikasi balon bomba, iaitu di mana jenis balon bomba dan keterangan dan berapa bilangan pegawai yang ditetapkan pada satu balon bomba tersebut. Pada jenis balai BBP 1 kilogram shift 24 jam, iaitu balai kategori C, sesuai untuk kawasan berisiko B, C dan D, panggilan kecemasan antara 100 ke 200 tahun. Bilangan pegawai ditetapkan seramai 20 orang. Jenis balai BBP 1 kilogram shift 12 jam, balai kategori C pula, sesuai untuk kawasan berisiko A dan B, panggilan kecemasan lebih 200 tahun. Dan bilangan pegawai yang ditetapkan pula seramai 31 orang sahaja. Jenis balai BBP 2 keluaran, iaitu balai kategori B, sesuai untuk kawasan berisiko A dan B, panggilan kecemasan lebih 200 ke 300 tahun. Bilangan pegawai ditetapkan seramai 60 orang sahaja. Dan yang terakhir, jenis balai BBP pelbagai keluaran, iaitu balai kategori A yang juga dipanggil main station, sesuai untuk kawasan berisiko A dan B serta ibu negeri, panggilan kecemasan melebihi 300 tahun, menjadi pusat untuk pasukan khas iaitu hazmat, EMRS, scuba dan bangunan tinggi. Balai ini merupakan satu center lah, balai center, dan bilangan pegawai boleh ditetapkan selama 135 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alif Aiman bin Muhammad Zawawi. Saya akan membentangkan mengenai analisa persekitaran ataupun SWOT analisis. Dalam membuat perancangan dan panduan dalam merangka pelan tindakan dan strategi, JBPM telah mengenal pasti beberapa kriteria yang perlu diberi perhatian utama, iaitu operasi kebombaan, keselamatan kebakaran, pembangunan organisasi, sumber dan logistik, dan yang terakhir adalah sumber manusia. Okey, yang pertama adalah operasi kebombaan. Terbahagi kepada 4, iaitu strength, weakness, opportunities dan threat. Yang pertama adalah strength ataupun kekuatan operasi kebombaan. Mempunyai bidang tugas yang jelas. Sebagai contoh, setiap ahli bomba mempunyai tugasnya yang tersendiri. Seterusnya, mempunyai pelbagai jenis peralatan. Sebagai contoh, setiap operasi kebombaan mempunyai jenis peralatannya yang tersendiri. Seterusnya, mempunyai sistem dan liputan komunikasi yang baik. Seterusnya, mempunyai prosedur dan peralatan perlindungan keselamatan operasi. Sebagai contoh,
Setiap ahli bomba wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan wajib memakai peralatan perlindungan keselamatan operasi ketika melakukan sesuatu operasi. Yang kedua adalah weakness ataupun kelemahan operasi kebombaan. Kurang koordinasi interagensi dalam pengurusan bencana. Seterusnya, pegawai operasi terpaksa menjalankan pelbagai program jabatan seperti perlesenan, penguatkuasaan dan latihan. Sebagai contoh, ahli bomba memerlukan lesen dan latihan untuk melakukan sesuatu operasi. Seterusnya, bantuan khidmat EMS agensi luar lambat sampai. Sebagai contoh, bantuan khidmat EMS berada di kawasan yang terlalu jauh dari kawasan operasi. Seterusnya, kelengkapan peralatan berprestasi rendah kerana faktor melebihi jangka hayat, kerana peralatan yang terlalu lama seperti berkarat dan rosak. Seterusnya, opportunities ataupun peluang operasi kebombaan. Mengadakan sistem komunikasi yang berkesan, mewujudkan perjawatan tambahan, mewujudkan pasukan EMS di setiap daerah, dapat memperolehi peralatan baharu yang menempati piawaian. Dan yang terakhir adalah threat ataupun ancaman dari operasi kebombaan. Implikasi keuangan yang tinggi. Sebagai contoh, kos yang tinggi diperlukan untuk melakukan operasi kebombaan. Yang seterusnya, implikasi tambahan perjawatan dan kaki tangan. Seterusnya, tidak fokus semasa melakukan operasi. Okey, yang kedua adalah keselamatan kebakaran. Juga terbahagi kepada 4, iaitu strength, weakness, opportunities dan threat. Yang pertama adalah strength ataupun kekuatan keselamatan kebakaran, mempunyai kuasa dan bidang kuasa yang jelas. Sebagai contoh, ahli bomba dan jabatan bomba mempunyai kuasa dan bidang kuasa yang jelas untuk melakukan operasi. Seterusnya, mempunyai peruntukan undang-undang dalam peraturan yang lengkap. Seterusnya, perkembangan dan kemajuan teknologi dalam pelbagai bidang membuka dan memerlukan pendekatan baru. Yang kedua adalah weakness ataupun kelemahan keselamatan kebakaran. Penguatkuasaan undang-undang yang tidak menyeluruh dan terlalu berkala. Dan seterusnya, pengetahuan dan kemahiran kaki tangan dalam bidang keselamatan kebakaran masih di tahap rendah. Seterusnya, tiada kaedah pengukuran bagi mengetahui tahap kompetensi pegawai. Yang ketiga adalah opportunities ataupun peluang keselamatan kebakaran. Masyarakat memerlukan perkhidmatan keselamatan kebakaran bagi memastikan persekitaran yang selamat. Seterusnya, kepesatan pembangunan mewujudkan penambahan risiko kebakaran dan bentuk risiko yang baharu. Dan yang terakhir adalah threat ataupun ancaman bagi keselamatan kebakaran. Wujud saingan dari agensi-agensi lain yang sentiasa dinamik dan berkembang. Yang terakhir adalah pengaruh dan campur tangan politik dalam mekanisme penguatkuasaan dan aspek keselamatan kebakaran. Okey, yang ketiga adalah pembangunan organisasi. Juga terbahagi kepada 4, iaitu strength, weakness, opportunities dan threat. Yang pertama adalah strength ataupun kekuatan bagi pembangunan organisasi. Mempunyai dasar, objektif dan business trust, core businesses yang jelas dan telah sedia ada dalam arahan seperti perintah tetap dan SOP. Seterusnya, mempunyai hubungan yang baik dan dengan stakeholder. Yang seterusnya, telah mempunyai mekanisme pengurusan yang baik di peringkat pengurusan tertinggi, negeri dan balai. Yang kedua adalah weakness ataupun kelemahan bagi pembangunan organisasi, kurang mendapat pengiktirafan atas pencapaian jabatan. Seterusnya, pengurusan sistem penyampaian kurang difahami oleh pegawai peringkat pertengahan dan bawahan. Dan yang seterusnya, ketinggalan dari segi penggunaan ICT dalam urusan kerja. Yang ketiga adalah opportunities ataupun peluang bagi pembangunan organisasi adalah mempunyai ruang bagi menaik taraf jabatan. Seterusnya,
mempunyai pelanggan luaran dari pelbagai peringkat menjadikan jabatan mempunyai kedudukannya yang tersendiri. Seterusnya, menyediakan blueprint jabatan untuk meningkatkan sistem ICT supaya penyampaian maklumat lebih cepat. Dan yang terakhir adalah threat ataupun ancaman bagi pembangunan organisasi, sikap penolakan terhadap arahan pengurusan, pelaksanaan tugas yang tidak tepat dan tidak profesional, dan yang terakhir adalah pengharapan yang terlalu tinggi terhadap jabatan tanpa mengambil kira kekangan dalam jabatan. Okey, yang keempat adalah sumber dan logistik. Juga terbahagi kepada 4, iaitu strength, weakness, opportunities dan threat. Yang pertama adalah strength ataupun kekuatan bagi sumber dan logistik. Penempatan jentera berdasarkan norma turnout. Seterusnya, mempunyai bajet untuk peralatan logistik. Dan yang seterusnya, mempunyai kemudahan pusat kejuruteraan. Bagi weakness ataupun kelemahan sumber dan logistik, taburan balai yang tidak mencukupi, lokasi dan penempatan balai yang tidak sesuai, jentera dan peralatan yang tidak mengikut norma dan keperluan operasi strategik. Dan yang ketiga adalah opportunities ataupun peluang sumber dan logistik. Mewujudkan lebih banyak balai bomba, menyediakan lebih banyak kelengkapan mengikut keperluan dan teknologi terkini. Dan yang seterusnya, mewujudkan unit khusus dalam kajian standard. Dan yang terakhir adalah threat ataupun ancaman sumber dan logistik. Pembinaan dan penempatan balai berdasarkan pengaruh politik, wujud ada servis provider yang mempunyai jentera dan kelengkapan yang sama atau lebih canggih daripada ahli bomba. Seterusnya adalah pemaziran logistik. Dan yang terakhir adalah penurunan keberkesanan peralatan. Okey, yang terakhir adalah sumber manusia. Juga terbahagi kepada 4, iaitu strength, weakness, opportunities dan threat. Yang pertama adalah strength ataupun kekuatan bagi sumber manusia. Mempunyai kepakaran yang diiktiraf oleh kerajaan dan dibayar allowance khas berkaitan kepakaran. Sebagai contoh, ahli bomba yang mempunyai kepakaran khas dibayar allowance oleh kerajaan dan diiktiraf. Seterusnya, mempunyai latihan JBPM dan dasar latihan sumber manusia sektor awam. Seterusnya, mempunyai pusat latihan sendiri. Yang kedua adalah weakness ataupun kelemahan sumber manusia. Banyak kekosongan jawatan yang tidak diisi. Yang seterusnya, allowance yang diluluskan adalah terhad berbanding pemohon yang ramai. Kekurangan sumber manusia ataupun jurulatih. Seterusnya, meningkatnya pegawai yang bermasalah. Yang ketiga adalah opportunities ataupun peluang sumber manusia. Peluang kenaikan pangkat yang terbuka, peluang menarik minat pegawai yang untuk menyertai bidang kepakaran, boleh melatih lebih ramai jurulatih ataupun train of trainer. Dan yang terakhir adalah threat ataupun ancaman sumber manusia, penggunaan sumber manusia yang tidak optimum, moral anggota yang rendah, prestasi jabatan tidak meningkat, pegawai tidak berusaha meningkatkan diri. Itu saja daripada saya. Seterusnya. Okey, saya Muhammad Alif Imran bin Jamahari. Jadi saya akan sambung ke slide yang seterusnya, iaitu plan tindakan. Jadi plan tindakan ini ialah salah satu daripada pelan strategik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Saya percaya anda semua telah diberitahu maksud plan strategik JPBM ini oleh kawan saya sebentar tadi. Jadi untuk plan tindakan ia terbahagi kepada 6. Tapi apa yang dimaksudkan dengan plan tindakan ini? Plan tindakan merupakan langkah terakhir sebelum pelaksanaan sesuatu strategi.
Jadi ia terbahagi kepada 6, iaitu pelan tindakan bagi merancang pembangunan organisasi yang berkesan. Yang kedua, pelan tindakan bagi mempercepatkan masa bertindak. Yang ketiga, pelan tindakan bagi memodernkan peralatan kebombaan. Yang keempat, pelan tindakan bagi memantapkan pasukan khas secara profesional. Dan yang kelima, pelan tindakan bagi meningkatkan kecekapan operasi. Dan yang terakhir, pelan tindakan bagi keselamatan kebakaran dan pelan tindakan bagi pembangunan modal insan. Jadi untuk slide yang seterusnya, kita akan mengetahui dengan lebih lanjut tentang pelan-pelan tersebut. Okey, jadi plan tindakan yang pertama, merancang pembangunan organisasi yang berkesan. Jadi inisiatif-inisiatif yang boleh dibuat oleh Jambatan Bomba Penyelamat Malaysia ialah mengubah dasar dan strategi jambatan untuk jangka masa pendek dan panjang. Yang kedua, menguruskan stakeholder secara berkesan. Yang ketiga, menguruskan keperluan dan memenuhi ekspektasi pelanggan dalaman. Seterusnya, mengubah dasar dan strategi bagi menggembelin sumber-sumber kewangan, aset dan manusia secara terancang dan bersepadu. Yang kelima, meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian jambatan. Dan yang terakhir, mewujudkan sistem nilai murni dan pelan integriti jabatan. Jadi kesemua inisiatif-inisiatif dibuat ini yang melibatkan bahagian pengurusan. Jadi dengan melakukan inisiatif tersebut, dasar dan strategi jelas bagi lebih penghayatan anggota organisasi dan dapat mengukuhkan integriti perkhidmatan dan pengurangan kes tata tertib. Plan tindakan yang kedua ialah mempercepatkan masa bertindak. Jadi pihak berkenaan perlulah mewujudkan lebih banyak outlet di kawasan-kawasan strategik bagi menyampaikan perkhidmatan dengan lebih cepat, di mana dalam masa 5 tahun normal response time dapat mencapai 95%. Kawasan-kawasan strategik tersebut contohnya kawasan pendalaman, yang mana sukar untuk pasukan bomba menuju ke tempat tersebut disebabkan mereka tidak tahu jalan yang dilalui selamat ataupun tidak. Dan juga sukar untuk bagi mereka yang hidup di kawasan pendalaman untuk menghubungi pasukan bomba jika berlaku sebarang kebakaran. Seterusnya, inisiatif yang dapat dibuat menaikkan sistem pengurusan kecemasan dan komunikasi bagi mempercepatkan proses penerimaan dan pengurusan maklumat kecemasan serta penghantaran respon tim. Penetapan tempoh pelaksanaan 3 tahun diberikan bagi melatih kaki tangan khusus dalam mengendalikan alat-alat ICT. Jadi plan tindakan seterusnya ialah memodernkan peralatan kebombaan. Jadi inisiatif yang dapat dibuat ialah menentukan peralatan kebombaan mencukupi dan mengikuti perkembangan teknologi semasa dengan memohon peruntukan kewangan yang mencukupi selaras dengan rancangan pembangunan 5 tahun negara. Jadi peruntukan ini sangat penting untuk kita dapat peralatan bomba yang lebih efektif dan lebih canggih lah. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia ni plan tindakan seterusnya ialah memantapkan pasukan khas secara profesional. Jadi inisiatif yang boleh dibuat ialah memantapkan pasukan-pasukan khas seperti Hazmat, EMRS, MUST dan unit siasatan kebakaran dengan menyediakan peralatan yang mencukupi serta melantik dan melatih anggota agar lebih kompeten dalam jangka masa 2 tahun. Untuk pengetahuan, Hazmat ni ialah Hazardous Material Unit Team atau lebih dikenali sebagai Hazmat lah. Mereka ni ditugaskan untuk pengendalian tumpahan bahan kimia berbahaya, menangani kebocoran radiasi, memadamkan api yang mempunyai unsur kimia berbahaya dan menangani CBRNE. CBRNE ni ialah Chemical Biological Nuclear Exposure. Manakala EMRS pula ialah Emergency Medical Rescue Service. Mereka ni ditugaskan untuk merawat perubatan kecemasan kepada anggota bomba.
manakala MUST ni ialah pasukan elit bomba. Jadi inisiatif yang seterusnya ialah mewujudkan persekitaran kerja yang selamat dan mematuhi prosedur yang ditetapkan bagi menjamin keselamatan dan kesihatan para pegawai dengan melantik pegawai OSHA jabatan, menjalani latihan dan pengiktirafan serta menyediakan SOP keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam jangka masa 2 tahun. OSHA ni ialah Occupational Safety and Health. Seterusnya, plan tindakan bagi meningkatkan kecekapan operasi. Bagi plan tindakan ini, inisiatif yang boleh dibuat oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ialah penyediaan modal insan yang profesional. Contohnya, meningkatkan tahap taktikal serta perintah dan kawalan bagi melahirkan pegawai yang cekap, berpengetahuan dan kompeten dengan mendapatkan latihan dari dalam dan luar negara secara berterusan. Contoh seterusnya, menaik. Okey, seterusnya plan tindakan bagi keselamatan kebakaran. Untuk plan tindakan ni, apa inisiatif Jabatan Bomba yang boleh buat? Program yang mereka boleh buat ialah menguatkuasakan aspek pencegahan dan keselamatan kebakaran mengikut Akta Perkhidmatan Bomba 1988 Akta 341. Contoh tersebut ialah menginstitusikan keselamatan kebakaran, aspek pematuhan dan undang-undang dengan memasukkan elemen keselamatan kebakaran di dalam sistem pembelajaran seperti tadika sekolah serta di IPT dalam jangka masa 10 tahun. Contoh sebenarnya mewujudkan bidang kuasa dan peruntukan undang-undang yang dinamik dan berkesan dengan memperkasakan human resource, prosedur dan public relation yang berkaitan dengan bidang kuasa dan penguatkuasaan undang-undang dalam tempoh 5 tahun. Contoh yang lain, melaksanakan pemeriksaan ke atas bangunan premis bagi tujuan penghapusan bahaya kebakaran atau mengeluarkan sijil perakuan bomba bagi premis yang ditetapkan. Dengan melakukan inisiatif-inisiatif tersebut, Jabatan Bomba dapat meningkatkan tahap pematuhan ke atas aspek pencegahan dan keselamatan kebakaran mengikut Akta Perkhidmatan Bomba 1988 Akta 341. Jadi plan tindakan yang terakhir ialah pembangunan modal insan. Jadi inisiatif yang boleh dibuat, contohnya pembangunan modal insan berasaskan misi, visi, objektif, fungsi dan fungsi Jabatan Bomba serta dasar latihan Sektor Awam Bil 6/2005 dan dasar latihan Jabatan Bomba Bil 1/2007 dengan membuat kajian semula tenaga kerja bagi meningkatkan keupayaan dan prestasi Jabatan Bomba setiap 5 tahun di samping penekanan terhadap penghayatan dasar latihan. Seterusnya, menyediakan piawaian prestasi yang mantap bagi memastikan pegawai Jabatan Bomba dapat melaksanakan tanggungjawab dengan cekap, berkesan dan efektif supaya mencapai output dengan membuat pelaksanaan pendapatan pegawai Jabatan Bomba mengikut kesesuaian, kebolehan dan kelayakan semasa. Inisiatif yang terakhir, mengadakan satu sistem sasaran kerja tahunan iaitu dipanggil SKT, nilaian prestasi tahunan dan Key Performance Indicator KPI yang merangkumi pelibatan individu, peringkat balai-balai daerah, negeri dan ibu pejabat bagi membentuk persekitaran kerja yang berkualiti dan berkesan dalam jangka masa 2 tahun.
Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang membentangkan pembentangan ini tadi. Baiklah, saya akan teruskan dengan pembentangan yang seterusnya, iaitu yang kelima, strategi teras. Strategi teras ini merangkumi 5. Yang pertama, operasi kebombaan. Yang kedua, keselamatan kebakaran. Yang ketiga, pembangunan organisasi. Yang keempat, pengurusan sumber dan logistik. Dan yang terakhir sekali, pengurusan sumber manusia. Jadi selepas ini saya akan terangkan satu persatu berkaitan dengan strategi teras yang merangkumi 5 komponen ini. Baiklah, kita pergi kepada komponen yang utama di dalam strategi teras, iaitu operasi kebombaan. Yang pertama, mempercepatkan masa bertindak. Response times in English. Maksudnya, pasukan bomba akan cuba sedaya upaya mereka untuk bertindak dengan lebih cepat dan segera sampai ke tempat operasi. Yang keduanya, memodernkan peralatan kebombaan. Peralatan kebombaan ini sangat penting untuk digunakan kepada pasukan bomba, dan seiring dengan kecanggihan teknologi pada masa kini, jadi Jabatan Bomba dan Penyelamat perlulah dibekalkan dengan peralatan yang moden bagi memudahkan kerja-kerja dalam operasi penyelamatan mereka. Dan seterusnya, yang ketiga ialah memantapkan pasukan khas. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mempunyai pasukan khas. Pasukan-pasukan khas ini akan menjalankan sesuatu operasi yang diarahkan bagi menampung keperluan semasa menjalankan aktiviti operasi menyelamat mereka. Dan yang seterusnya, meningkatkan kecekapan operasi dari segi kawalan dan taktikal. Mereka, sedaya upaya mereka akan meningkatkan kecekapan operasi mereka dari segi kawalan dan taktikal mereka. Baiklah, selepas ini saya akan teruskan lagi dengan pembentangan yang seterusnya. Kita akan masuk kepada komponen yang kedua di dalam strategi teras, iaitu keselamatan kebakaran. Yang pertama, menginstitusikan keselamatan kebakaran dari aspek pematuhan dan keberkesanan. Maksudnya sini memastikan segala aspek pematuhan dapat dipatuhi dengan secara berkesan dengan wujudnya institusi keselamatan kebakaran. Dan yang kedua, mewujudkan bidang kuasa dan peruntukan undang-undang yang dinamik dan berkesan. Maksudnya di sini, peruntukan undang-undang mereka mestilah dibuat dengan secara berkesan agar dapat mendidik semua orang awam di Malaysia. Dan yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang self-awareness dan self-regulating. Maksudnya memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya berkaitan dengan self-awareness dan self-regulating. Dan yang seterusnya, yang terakhir, iaitu membangunkan modal insan yang unggul dalam keselamatan kebakaran. Maksudnya di sini, masyarakat perlu peka terhadap keselamatan kebakaran dan perlu diamati dalam kehidupan seharian mereka bagi mencegah sesuatu
perkara yang tidak diingini berlaku. Atau dalam arti kata lain, mencegah lebih baik daripada merawat. Baiklah, saya akan pergi kepada komponen yang ketiga di dalam strategik teras, iaitu pembangunan organisasi. Yang pertama, menggubal dasar jangka pendek dan jangka panjang. Menguruskan stakeholder secara berkesan. Dan yang ketiga, menguruskan keperluan pelanggan dalaman. Yang keempat, menggubal dasar dan strategik, menggambling sumber-sumber kewangan, aset dan manusia secara terancang. Yang kelima, mewujudkan sistem penilaian penyampaian perkhidmatan. Dan yang keenam, mewujudkan sistem nilai dan pelan integriti. Perkara ini sangat penting bagi meningkatkan organisasi dan juga meningkatkan mutu organisasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Seterusnya di dalam komponen yang keempat di dalam strategik teras, iaitu pengurusan sumber dan logistik. Yang pertama, merancang dan membina balai bomba di kawasan strategik. Maksudnya di sini, balai-balai bomba perlulah banyak dibina di Malaysia di kawasan-kawasan strategik bagi menampung keperluan dari segala aspek. Yang kedua, merancang perolehan jentera dan peralatan mengikut keperluan strategik. Maksudnya di sini, perolehan jentera tersebut serta peralatan mestilah mengikut segala aspek yang telah ditetapkan dan mengikut segala keperluan yang diperlukan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang seterusnya, merancang pengurusan logistik dan penyelenggaraan yang sistematik. Maksudnya pengurusan logistik dan juga kerja-kerja penyelenggaraan mestilah dilakukan secara teratur dan secara sistematik mengikut pelan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang seterusnya, membangunkan pusat penyelidikan kebombaan yang terulung di rantau ini. Maksudnya dengan kewujudan pusat penyelidikan kebombaan yang terulung ini dapatlah membantu dari segi kerja-kerja penyelidikan yang dijalankan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan seterusnya menjadi pusat yang paling terulung dan juga paling terkenal di rantau ini. Kita sudah sampai ke plan strategik teras yang terakhir, iaitu pengurusan sumber manusia. Yang pertama, melahirkan sumber manusia ataupun tenaga kerja yang kompeten, berintegriti dan accountability. Yang seterusnya, menyediakan satu piawaian prestasi yang mantap. Maksudnya piawaian prestasi ini mestilah dipatuhi dan diikuti oleh setiap anggota bomba dan penyelamat di Malaysia. Dan yang seterusnya, mengadakan sistem sasaran kerja tahunan, penilaian prestasi dan Key Performance Indicator (KPI). Ini amat penting bagi sesebuah organisasi untuk mengetahui sejauh manakah mereka mencapai sesuatu KPI yang telah ditetapkan setiap tahun oleh setiap organisasi di Malaysia. Begitu juga di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang seterusnya, mengadakan sistem pengurusan pengetahuan. Dan seterusnya ialah
re-engineering program-program latihan. Dan seterusnya berkaitan dengan pembangunan dan pemantapan institusi latihan. Maksudnya di sini pengurusan sumber manusia perlulah ada komponen ini bagi memantapkan lagi institusi latihan mereka dengan memberikan latihan yang berkesan kepada anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dan seterusnya, merancang pembangunan kerjaya anggota. Perancangan pembangunan kerjaya anggota ini lebihkan kepada perkhidmatan dan meningkatkan mutu prestasi mereka di dalam organisasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Baiklah, kita sudah sampai kepada pengakhiran pembentangan ini, iaitu kesimpulan. Kesimpulan bagi Pelan Strategi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ini ialah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mempunyai sepenuh keyakinan dan amat optimis melalui kefahaman dan penghayatan serta komitmen semua peringkat pegawai dalam Jabatan Pelan Strategi ini akan benar-benar menjadi wadah mencetus dan penjana kepada usaha-usaha berterusan untuk memacu jabatan bagi mencapai kejayaan yang lebih hebat dalam tempoh yang ditetapkan, iaitu pada dari tahun 2009 sehingga tahun 2020. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia juga percaya dan yakin setiap warga jabatan mempunyai iltizam yang kuat, tinggi serta bersatu hati dalam menggembleng tekad untuk memberi perkhidmatan yang terbaik dan unggul dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan bagi memartabatkan lagi pada agama, bangsa dan negara yang tercinta. Sekian saja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Sebelum itu, kepada para pelajar atau yang lain, jika ada soalan, bolehlah diajukan di dalam platform yang disediakan. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua.